Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bashir wa la tunaffir wa atmim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha an-nas. Wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu kembali pada minggu ini bagi membincangkan tajuk berkenaan dengan al-fara'id. Dan kita akan menyambung kuliah kita berkenaan dengan perwarisan ataupun ahwal ashabil furud, situasi perwarisan ashabil furud. Pada minggu yang lalu, pada pertemuan kita yang lalu, kita telah membincangkan dua ahli fardu, iaitulah bermula dengan suami dan juga yang keduanya isteri. Jadi pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan ahli fardu yang keseterusnya, iaitulah insya-Allah pada pertemuan kita pada kali ini akan kita bicara tajuk berkenaan dengan bapa dan juga ibu. Baik, bagi bapa, untuk bapa ini ada tiga situasi perwarisan. Ada tiga situasi perwarisan. Yang pertamanya, kita nak ambil daripada mana? Daripada kanan dulu ya. Yang pertamanya 1/6, 1/6, kemudian yang keduanya 1/6 berserta dengan asabah, as-sudus ma'al asabah. Kemudian yang ketiganya asabah sahaja. Ini secara ringkas gambar rajah perwarisan bapa ada tiga situasi, 1/6 ataupun 1/6 dan asabah ataupun asabah sahaja. Maknanya fardu untuk bapanya ada satu fardu sahaja untuk bapa, iaitulah 1/6 sahaja. Cuma kaedah pewarisan bapa ni sama ada 1/6 sahaja, fardu sahaja, ataupun asabah sahaja, ataupun kedua-duanya sekali, fardu dan juga asabah. Jadi itu untuk bapa. Jadi kita perlu mengingat sifir ataupun kaedah fiqhu al-mawaris. Ini bagi fiqh memahami berkenaan dengan harta pusaka, pewarisan kaedah-kaedah hisabiah. Baik, yang kita lihat syarat-syarat untuk bapa mendapat fardunya 1/6. Al-abu lil-abi as-sudus bisyurutin wahya wujudul far'il warisi lil mayyiti kabanihi wa banatihi wa bani banihi wa binti banihi. Bapa mendapat 1/6 dengan kewujudan furu' waris si mati. Apabila si mati mempunyai anak ataupun mempunyai cucu dan ke bawah. Tak kiralah anak itu lelaki ataupun anak itu perempuan, cucu lelaki ataupun cucu perempuan yang mewarisi. Furu' itu adalah disyaratkan furu' yang mewarisi. Maka bila ada yang menepati syarat ini, bapa akan mendapat 1/6. 1/6. Jadi kita fahami syarat ini dulu. Yang pertama, bila ada sahaja si mati meninggalkan anak sahaja tanpa mengira jantina lelaki atau perempuan, timbullah fardu 1/6 untuk bapa. Cuma menjadi beza di sini apabila anak itu, kalau kita lihat secara detail lagi, jika anak itu yang ditinggalkan ataupun cucu yang mewarisi yang ditinggalkan itu, kalau jantinanya lelaki, kalaulah lelaki, maksudnya ada anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki ataupun cicit daripada cucu daripada anak lelaki.
Kalaulah ada sahaja lelaki, maka bapa hanya akan dapat 1/6 sahaja. Manakala dalam situasi yang keseterusnya, kita lihat bapa juga mendapat 1/6 dan asabah. Dan asabah bila mana situasi berbeza, bertukar keadaan apabila anak si mati hanya ada yang mewarisi perempuan sahaja. Anak perempuan, cucu perempuan, itu akan 1/6 itu kekal akan wujud, cuma ditambah lagi dengan asabah. Baik, yang kedua, bapa akan mendapat asabah. Al-abu yarisu bil asabati bisyarti adamil far'il warisi lil mayyiti mutlaqan. Ayyan kana al-far'ul warisu zakaran kana au untha. Asabah, bapa akan mendapat asabah apabila si mati tiada furu' waris secara mutlak. Langsung tidak ada furu' yang mewarisi. Tak kiralah sama ada lelaki ataupun perempuan. Langsung tidak ada. Tidak ada tu boleh jadi si mati memang tidak berkahwin. Ataupun si mati berkahwin tetapi tidak ada anak. Ataupun berkahwin, ada anak tetapi anak itu ataupun cucu itu tidak mewarisi, ataupun dengan kata lain, anak ataupun cucu itu mati dahulu. Pergi meninggal dunia terlebih dahulu daripada ayahnya. Jadi ketika ini, bapa akan mendapat bahagian asabah sahaja. Tidak ada fardu 1/6. Dan di sini antara fardu dengan asabah di sini nak kata kuat mana di sini ataupun banyak yang mana 1/6 ke ataupun fardu ataupun asabah, ini bergantung kepada keadaan lah. Dan bapa ni kalau kita lihat walaupun dapat asabah tidak timbul fardu 1/6, kedudukannya kuat di sini. Masuk kuat ini anda bapa menghalang waris-waris yang lain selain daripada anak dan juga cucu. Waris-waris yang lain yang mendapat asabah, jadi bapa akan menahan dahulu. Itu situasi yang kedua. Nanti kita akan lihat beberapa contoh untuk kita memahami ketiga-tiga situasi ini. Baik, situasi yang ketiga. As-sudusu ma'al asabati. 1/6 berserta dengan asabah. 1/6 dan juga asabah. Lakinnahu ma'al binti wa binti libni yarisu sudusa bil fardi. Wa iza baqiya syai'un ba'da ashabil furudi akhadahu bit ta'sibi. Kama sanubayyinuhu insya'allah ta'ala fi mawdi'ihi. Akan tetapi bapa beserta dengan anak perempuan dan juga dengan cucu perempuan daripada anak lelaki, bapa mewarisi 1/6. Mewarisi 1/6 bil fardi. Macam kita sebut tadilah, bila si mati ada anak sahaja, 1/6. 1/6 untuk bapa akan dapat. Cuma apabila anak itu lelaki, anak yang ditinggalkan si mati itu lelaki ataupun cucu itu lelaki, asabah akan dapat kepada anak lelaki manakala bapa hanya dapat 1/6 sahaja. Tetapi jika si mati hanya ada anak perempuan ataupun cucu perempuan, furu' waris al-unsa, al-far'ul warisu al-unsa, bila ada furu' waris perempuan sahaja yang mewarisi, bapa tetap akan dapat 1/6. Setelah furu' waris unsa itu mengambil fardunya, sama ada 1/2 ataupun 2/3 ataupun 1/6, maka selebihnya kalaulah ada baki itu akan kembali kepada bapa semula. Itulah yang dikatakan saat bapa akan dapat 1/6 ditambah baki sekiranya ada baki. As-sudusu ma'al asabati. Okay. Benda ni kita akan terang dalam contoh. Contoh kita akan ambil. Baik, ini sebagai contoh. Baik, kita gunakan aplikasi Microsoft Excel untuk kita jadikan sebagai tapak dalam penyelesaian kes-kes dalam pusaka nanti. Dan kita akan bermula hari inilah. InsyaAllah kita akan gunakan Excel ni. Baik, contoh dalam pewarisan bapa, tuwuffiya
Tuwuffiya rajulun an. Tuwuffiya rajulun an zaujin. Zaujin wa abin. Wa abin. Kita ambil contoh ringkas je dulu. Tuwuffiya rajulun an zaujin wa abin. Seorang mati an zaujatin. Bukan zaujin, zaujatin. Seorang lelaki mati meninggalkan isteri zaujatin. Wa abin dan juga bapa. Baik. Dalam kaedah penyelesaian, kita menggunakan jadual. Kita perlu ada beberapa kolom. Yang pertama, kolom al-warasah ataupun al-warisu. Kolom waris. Kemudian kolom fardu. Fardu ke ataupun asabah lah. Mana penentuan bahagiannya. Fardu. Kemudian asal masalah. Kalau melibatkan, tak kira melibatkan fardu sahaja ataupun fardu bercampur dengan asabah. Aslu al-mas'alati. Kita naikkan sini. Aslu al-mas'alah. Waris yang pertama kita turunkan di sini. Maknanya dalam kes ini, contoh ini, setelah kita selidik, si mati tidak pernah, si mati berkahwin, ada berkahwin, si mati tidak ada anak, tidak ada cucu, si mati meninggalkan usulnya iaitu abun. Manakala ibu, nenek semua, datuk semua di atas telah tidak ada lagi. Kalau ada anak saudara ke apa adik-beradik, setelah kita siasat, katakanlah dia ada adik-beradik. Tapi adik-beradik di sini, bila abun, adanya abun, katakanlah abun itu telah menyekap. Memang bila ada abun menyekap semua adik-beradik. Jadi di sini, waris yang layaknya ialah yang pertamanya zaujatun dan yang keduanya ialah abun. Baik, kita dah ambil bahagian zaujah. Bila si mati tidak mempunyai furu' waris, zaujah akan mendapat fardu penuh. Fardunya yang penuh iaitulah sebanyak, kita guna bahasa Melayu kalimahnya, untuk rakam, untuk nombor ni kita pakai bahasa Melayu. Fardunya penuh sebanyak 1/4. Kemudian abun di sini, dalam kes ini abun, si mati laisa lahu au adamul fara'il warisi. Laisa lahu waladun, laisa lahu ibnun, wa laisa lahu bintun. Tidak ada anak lelaki ataupun tidak ada, dan juga tidak ada anak perempuan. Jadi di sini bapa akan mendapat bahagiannya asabah. Bahagian asabah iaitulah baki. Jadi kita dalam faraid ini asabah tu kita rumuskan dengan kalimah, dengan perkataan ain, menandakan itu adalah asabah. Kemudian asal masalah, cara untuk mencari asal masalah, secara umumnya kita telah bincang dalam Nisabul Arba'u baru-baru ini. Bila ada satu fardu, maka pembawah kepada fardu 1/4 inilah yang akan menjadi asal masalah. Jadi di sini asal masalahnya ialah 4. Kemudian 1/4 daripada 4 ialah 1. Jadi cara macam mana nak tahu? Kalau kata tak tahu macam mana, boleh jadi 1/4 daripada 4 ni adalah 1. 1/4, 1 daripada 4. Tidak ada kaedah ke nak tahu macam mana? Okey, kaedahnya ialah 4 bahagi 4. Darab dengan 1. Darab dengan pembawah. Sebab di sini kaedahnya ialah 1/4 daripada 4. Maknanya 4 bagi 4, 1 darab 4 dan bahagi dengan 4. Itulah 1. Kemudian asabah ni ialah baki. Jadi bapa di sini mengambil baki sebanyak 3. Ini contoh untuk kes bapa mendapat satu asabah di sini kerana tidak mempunyai, si mati tidak mempunyai anak, tidak mempunyai furu' waris. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang keseterusnya. Kita ambil kopi ayat ni, kemudian kita ubah.
Kita ubah situasi pewarisan. Tuwfiya rajulun. Tuwfiya rajulun an. Kita buat sini tuwfiya pula perempuan pula mati. Tadi lelaki je mati tak? Takkan tak perempuan tak mati. Tuwfiyat imra'atun. Seorang perempuan mati. Imra'atun an zawjin. Wa benin. Wa abin. Seorang perempuan, tuwfiat imra'atun an zawjin, seorang perempuan mati meninggalkan suami, anak lelaki seorang dan juga bapa. Wa abin, tuwfiat imra'atun an zawjin wa benin wa abin. Jadi kita tak letak lagi lah berapa nilaian harta pusaka. Jadi dalam kes ini, si mati itu adalah perempuan meninggalkan suami, meninggalkan anak dan juga ayah. Abun, ayah. Jadi dalam kini mana setelah kita rujuk, setelah kita buat siasatan, ini sahaja waris yang tinggal. Proses siasatan ini dah cerita baru ni dalam pertemuan yang lalu, bagaimana kita menyiasat dengan selidik pasangan si mati, kemudian anak-anak si mati, sama ada anak daripada pasangan yang ada sekarang tu semasa dia meninggal, ataupun anak daripada suami ataupun isteri yang terdahulu. Tanya dulu pasangan, anak dan juga ke bawah. Kemudian kita naik ke atas. Kalaulah sudah ada anak lelaki ataupun sudah ada cucu lelaki, waris dekat tepi ni, waris hawashi ataupun waris tepi seperti adik-beradik, tak perlu lagi kita tanya. Samalah juga kalau ada bapa. Waris tepi ni kurang sikit kita perlu tanya kerana bapa ni telah menyekat semua adik-beradik. Anak lelaki telah menyekat semua, akan menyekat semua adik-beradik. Cuma bila tidak ada anak, ada bapa, kita kena ada kalanya kita juga perlu siasat adik-beradik semati jika melibatkan ibu ada di sana kerana dalam kita akan lihat bahagian ibu nanti jumlah adik-beradik yang adik-beradik si mati yang melebihi 2 orang. Mana termasuk si mati 3 orang lah. Kalaulah adik-beradik si mati mempunyai 2 orang ataupun ke atas adik-beradik, dia boleh memberi kesan kepada perwarisan ibu. Jumlah perwarisan ibu. Kerana walaupun mereka ni disekat oleh bapa, tetapi kewujudan mereka memberi kesan kepada ibu. Jadi dalam contoh yang kita buat, yang kedua ni, kita letakkan di sini senarai warisnya. Jadi kita copy lah mana dia punya kolom-kolom atas ni. Kita copy. Baik, si mati meninggalkan zaujah. Zaujah pula. Yang pertama zaujun. Zaujun. Yang kedua ibnun. Kita tak ibnun ataupun abun. Kita tak dari sudut turutan keutamaan. Waris fardu dulu. Abun lah kalau ikut waris fardu. Kemudian waris asabah ni kita tak hujung sekali. Kemudian ibnun akan mendapat bahagian asabah. Ibnun kita letak dia di bawah sekali. Baik, zaujun fardu untuk zaujun apabila si mati mempunyai furu' waris. Di sini ibnun ini adalah furu' waris. Sama ada ibnun minaz zauji al-hadiri atau ibnun minaz zauji as-sabiqi. Sama ada anak tu dengan suami yang ada sekarang ni ataupun anak daripada suami yang telah lalu. Yang telah lalu tu boleh jadi dia telah berkahwin dalam perkahwinan yang lalu, suaminya mati ataupun bercerai hidup. Baik, zaujun akan mendapat oleh kerana si mati mempunyai furu' waris, zaujun akan mendapat 1/4. Tidak dapat fardu penuh 1/2. Zaujun akan dapat 1/4. Kemudian abun. Di sini abun, kita lihat abun bila si mati mempunyai furu' waris. Furu' waris di sini ialah ibnun. Bila si mati ada sahaja furu' waris, maka abun akan mendapat fardu 1/6. Kemudian ibnun. Ibnun ini
Ibnun adalah ashabul asabah. Adalah waris yang mewarisi secara asabah sahaja, tidak ada fardu baginya. Jadi untuk ibnun asabah, jadi di sini antara pembawah zaujun dan juga pembawah abun. Dalam hubungan nombor 4 dan 6 ini adalah tawafuq. Tawafuq ini ialah berkongsi pada sifir. Tawafuq berkongsi pada sifir 2. Tawafuq bin nisfi. Dipanggil tawafuq dua nombor ni pada separuh. Maksudnya dia berkongsi pada sifir 2. Yang terbesar di sini sifir 2 lah. Satu sifir sahaja. Jadi kaedah mencari asal masalah di sini ialah salah satu nombor ni sama ada 4, pembawah 4 ataupun pembawah 6 dibahagi 2. 4 bahagi 2, hasilnya 2. 2 didarab dengan 6, menjadikan asal masalah di sini ialah 12. Jadi asal masalah 12. Untuk zaujun 12 bahagi 4, 3 bahagian. Untuk abun 12 bahagi 6, 2 bahagian. Kemudian untuk ibnun, baki iaitulah setelah zaujun dan juga abun. Zaujun 3 campur dengan 2, 5. Jadi 12 tolak 5, jadilah 7 untuk ibnun. Jadi di sini ibnun walaupun asabah dapat baki tapi jumlah itu besar. Jumlah besar ataupun kecil ini bergantung kepada bilangan anak berapa orang yang ditinggalkannya. Baik. Itu contoh yang kedua, abun mendapat 1/6. Kalau contoh yang pertama tadi, abun mendapat asabah kerana ketiadaan si mati tiada anak. Tiada anak ataupun cucu yang mewarisi. Yang ni si mati mempunyai anak lelaki. Anak lelaki itu mengambil asabah. Kemudian abun mengambil 1/6 fardunya. Baik. Kita teruskan dengan contoh yang keseterusnya. Tuwufiyat imra'atun an zaujin wa bintin. Jadi yang bintin tadi ibnun kita tukar jadi bintun. Wa bintin wa abin. Tukar satu je kita tukar. Jadi bila seorang saja kita tukar, anak ini, anak tadi anak lelaki, yang keseterusnya anak perempuan. Baik, dalam contoh yang ketiga ini kita lihat si mati meninggalkan suami. Yang pertama warisnya ialah suami zaujin. Kemudian yang kedua ialah bintun. Kemudian yang ketiga ialah abun. Di sini abun ada bahagian fardunya kerana si mati meninggalkan anak. Baik, zaujun di sini oleh kerana si mati ada meninggalkan furu' waris. Zaujun akan dapat 1/4. Kemudian bintun akan dapat bila seorang. Belum lagi kita lihat bahagian bintun. Tapi asasnya kalau dah kita hafal ayat berkenaan dengan pembahagian faraid. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan sekiranya anak auladikum tu, anak kamu itu adalah seorang perempuan, falahan nisf, maka dia akan mendapat 1/2, an-nisfu. 1/2 untuk bintun. Kemudian abun di sini, jangan kita lupa abun di sini masih ada fardunya kerana si mati meninggalkan furu' waris. Jadi fardu untuk bapa ialah 1/6 dan ditambah dengan asabah. Jadi dalam pengiraan kalau kita nak tulis di sini 1/6 tambah asabah, kita lihat 1/6 tambah asabah. Tambah asabah. Jadi macam terbalik pula tak? Jadi bukan asabah dulu. Kita 1/6 tambah asabah. Jadi oleh kerana bahasa Arab ni kita tarik asabah ain dululah. Asabah tambah
1/6. Jadi di sini kita kena baca uh, jadi macam tu juga. Macam mana ni? Nampak 1/6 dan ansabah. 1/6 tambah ansabah. Tambah ansabah. Kena alih bahasa di sini. Baik, mana kita harus faham dah, bukan ansabah tambah 1/6 tapi 1/6 tambah ansabah. Jadi di sini pembawah berapa kita padam dulu ni. Pembawah antara 3 fardu di sini kita melihat hubungan nombor 2 dengan 4, 2 boleh masuk dalam 4 ataupun 2 boleh masuk dalam 6. 2 dengan 4 ni tadakhul ataupun 2 dengan 6 tadakhul. Antara di sini ialah 4 dengan 6. Samalah macam atas tadi 4 dengan 6. Tawafuq bin nisfi, kongsi sifir 2, 4 bagi 2 ataupun 6 bagi 2 sama dengan 2, 3, 3 dan 4 jadilah 12. Jadi di sini asal masalah ialah 12. Untuk zaujun 12 bagi 4, 3. Untuk bintun 12 bagi 2, 6. Untuk abun di sini abun 12 bagi 6. 12 bagi 6, 2. Kemudian ditambah dengan baki. Kalau kita perhati antara 3, 6, 9, 9 campur 2, 11. Ada baki 1. Jadi tambah baki. Iaitulah 3. 2 tambah 1 ni. Jadi Ustaz buat secara asing-asing 2 tambah 1. Memang jawapannya 3 lah. Kalau kita nak buat 3 terus, biar kita faham lah. 3 tu mari daripada mana. Jadi 3 tu mari daripada 1/6 iaitulah 2 ditambah dengan baki sebanyak 1. Jadi dalam masalah ini, kalau kita lihat saham-saham 12, 3, 6, 3 ini boleh dikecilkan. Kalau kita biarkan macam ni boleh, tetapi setelah kita belajar secara mendalam secara lebih ke hadapan lagi, kita boleh lakukan ikhtisar. Ikhtisar ini ringkasan saham. Apabila kita melihat asal masalah dengan saham-saham ini boleh dikecilkan dengan sifir berapa? Dengan sifir di sini dengan sifir 3. Bermakna di sini boleh dilakukan ikhtisarus siham. Ikhtisaru ringkasan as-siham. Saham-saham itu boleh diringkaskan dengan 4, 1, 12 bagi 3, 4, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2 dan 3 bagi 3, 1. Diringkaskan ikhtisarus siham. Ini namanya ikhtisarus siham. Baik. Ini contoh yang ketiga. Jadi 3 contoh yang kita bincangkan di sini telah mewakili kesemua ahwal perwarisan bapa daripada 1/6, 1/6 dan asabah dan juga asabah. 1/6 di mana 1/6 ini di sini 1/6 bila si mati meninggalkan furuk waris lelaki. Samalah juga di sini kalau dalam contoh ini kita buat ibnun. Kalau kita tukar tempat ibnun ini dengan ibnu ibning, dengan cucu lelaki daripada anak lelaki, kaedahnya juga sama. Fardu untuk abun juga sama, untuk zaujun juga sama, tidak memberi kesan. Maksudnya di sini cucu akan mewakili anak. Cucu akan mengambil tempat anak sekiranya anak tidak ada. Kalau anak lelaki ada, asabah. Kalau cucu, anak ini tidak ada cucu saja, samalah juga cucu akan mendapat asabah dalam kes seumpama ni. Baik. Katakanlah si mati ada belaka. Tadi kita sebut ada anak lelaki saja, ada anak perempuan saja. Macam mana pula kalau campur antara anak lelaki dan juga anak perempuan? Baik. Contoh kita buat. Halaka imru'un. Halaka mru'um. Halaka ni juga dengan maksud tuwufiya. Halaka mru'un. Halaka mru'un.
seorang mati meninggalkan an bintin wa banin wa abin. Seorang mati meninggalkan anak perempuan, anak lelaki dan juga bapa. Jadi mati ada isteri, isteri tidak ada dah. Isteri dah meninggal lama. Kemudian ada anak perempuan, ada anak lelaki dan juga bapa. Baik. Di sini ada anak lelaki pun ada, anak perempuan pun ada. Nak buat macam mana ni? Macam mana pembahagian bapa? Adakah bapa mendapat 1/6 dan asabah ataupun bapa mendapat 1/6 sahaja? Mana kuat ni? Nak dapat 1/6 dan asabah ke ataupun asabah sahaja? Jadi di sini kita senaraikan dahulu waris yang pertama. Yang pertama di sini bila bertembung antara bapa dengan anak, bapa lelaki, bapa ada, anak lelaki pun ada. Antara bapa dengan anak mana dulu yang dapat asabah? Asabah dari sudut turutan yang pertama, keutamaan dapat asabah di sini ialah anak dahulu. Anak lelaki dahulu, cucu lelaki dahulu. Maknanya furuk waris dulu. Ia dimasukkan dalam istilah bunuwah. Asabah arah bunuwah dahulu. Jihah al-bunuwah. Maksudnya kita beri dahulu asabah utamakan kepada anak cucu lelaki dahulu. Kemudian bila tidak ada anak cucu barulah kita melihat kepada jihah arah ke atas, arah atas, iaitu arah al-ubuwah, arah bapa, datuk dan juga ke atas. Jadi di sini kita beri dulu kepada bila bertembung antara orang yang dapat asabah dengan orang yang dapat fardu, utamakan orang yang dapat fardu dulu, abun dahulu senarai waris. Kemudian bintun dengan ibnun, bintun dan juga ibnun. Bintun dan ibnun di sini akan mewarisi secara asabah sebagaimana ayat yang kita baca. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala beri wasiat kepada kamu pada anak-anak kamu. Lidzakari bagi lelaki. Ibnun lah lelaki. Lidzakari untuk anak-anak auladikum ni termasuk bintung, ibnung. Lidzakari untuk para lelaki mislu hadzil unsayain. Untuk lelaki bahagiannya 2 kali ganda daripada habuan anak perempuan. Itu kaedah pewarisan asabah. Lidzakari bagi lelaki 2 kali ganda, 2 ataupun 2 habuan, 2 kali bahagian perempuan. Ini kaedah kat tepi ni Ustaz tunjuk pembahagian dari sudut pembahagian asabah. Jadi di sini abun kita akan letak bahagian abun di sini ialah sebanyak fardu. Ingat tu bila si mati ada furuk waris sahaja, abun akan dapat fardunya 1/6. Kemudian bintun dengan ibnun di sini akan mewarisi secara asabah. Dua ni akan mewarisi secara asabah. Asabah ikut tengok baki kemudian dibahagi 3. Di sini kaedah pembahagian asabah kepala asabah di sini ialah 3. Kenapa 3? Bukan 3 orang tapi tengok kepada pembahagian asabah. Untuk anak lelaki kalau melibatkan anak perempuan, anak lelaki kita kena kira sahamnya 2. Ataupun kepala saham lah, saham 2 dan untuk anak perempuan sahamnya kena kira 1 sahaja. Jadi di sini asal masalah hanya ada 1 sahaja fardu. Pembawah fardu iaitu 6. 6 inilah yang akan jadi asal masalah. Jadi asal masalahnya ialah 6. Kemudian untuk abun akan dapat 1 bahagian dan baki sebanyak 5 dibahagi secara asabah kepada waris yang ada, bintun dan juga ibnun. Cuma kita tak tahu di sini macam mana nak bagi. Kita tak tahu kalau kita lihat di sini 5 nak bagi pada 3. 5 nak bagi kepada 3 bila mana melibatkan pembahagian saham kepada
bilangan saham, bilangan nasib atau bahagian waris, 5 tak boleh dibahagi dengan 3. Dan boleh dibahagi melibatkan perpuluhan. Kalau melibatkan perpuluhan, bila kita bahagi saham kepada 3 melibatkan perpuluhan, ini perpuluhan dipanggil inkisar. Inkisar di sini perpuluhan, pecahan. Jadi elakkan daripada berlakunya perpuluhan di dalam memberi dalam menentukan kadar saham waris. Perpuluhan boleh jadi berlaku dalam pembahagian wang. Dalam pembahagian RM contohnya. Kalau dah ada 5,000. Kalau ada katakanlah 5,000 nak bagi, nak pecah pada 3. Bila nak pecah pada 3 memang melibatkan perpuluhan. Yang tu kalau pembahagian dalam bentuk wang setelah berakhir tu, yang tu tak apa. Tapi dalam masalah pembahagian saham waris, jangan melibatkan perpuluhan. Selogiknya kalau kita lihat di pasar, di mana di dalam saham, dalam unit-unit saham. Kalau kita beli unit saham, satu unit saham bersamaan dengan berapa. Mana kalau biasanya kita beli saham ni dengan tidak melibatkan perpuluhan. Ustaz dah biasa main saham tapi kalau beli, saya nak beli 0.123 perpuluhan saham, nampak pelik lah di situ. Walaupun memang boleh dikira lah berapa kalau katalah satu saham tu bersamaan dengan RM1. 123 saham, 0.123 maksudnya 12.3 sen lah situ. 12.3 sen. Jadi jangan libatkan, tak ada lah orang jual macam tu. Jadi kena bila melibatkan saham-saham waris ni, biar elakkan berlakunya perpuluhan. Oleh kerana itu, kita perlu melihat hubungan nombor. Inilah yang Ustaz cerita dalam hubungan nombor baru-baru ni. Bukan sahaja dilihat untuk mencari asal masalah, bahkan boleh dilihat untuk mencari berapakah JSTK antara 3 dengan 5. Jadi 5 nak bagi dengan 3 tak boleh. Jadi antara 3 dengan 5 inilah tabayun. Bila tabayun, perlu didarab di sini. 5 perlu didarab dengan 3. Dan bila didarab dengan 3, semua pembawa, semua kolom ni perlu didarab dengan 3. Jadi di sini, kita kena darab dengan 3 lah. 6 darab dengan 3. 18. Tapi untungnya kita guna Excel ni, kita boleh buat formula tu kalau malah nak kira tak. Sama dengan, di sini kita tulis sama dengan 6 ataupun sama dengan D27 ini didarab dengan 3. Samalah 18. Kita boleh copy 1 darab 3 memang jadi 3 lah. 15 darab 3. 5 darab dengan 3 jadi 15. Cuma bila 15 ni kita kena bagilah pecah kepada 3 saham. 15 bahagi 3 maknanya satu saham, satu bahagian ialah 5. 2 saham 10. Jadi 15 untuk bentung 5 dan untuk ibenung ialah 10. Jadi kita boleh lihat jumlah keseluruhan iaitulah sebanyak 18. Jadi ini pembahagian, contoh pembahagian yang melibatkan 3 orang waris, yang mana bapa di sini mendapat 1/6 dan anak lelaki berserta dengan anak perempuan mendapat 1 asabah. Jenis asabah ni kita lihat semula lah. Ini dia panggil ruangan tashih masalah. Tashihu al-masail. Ini nama dia, ruangan tashih. Tashihul masail ataupun tashihul inkisar. Ada dua istilah di sini, sama ada tashihul masail ataupun tashih al-inkisar. Maksudnya kita membulatkan nombor perpuluhan. Kalau tidak kita buat macam ni menyebabkan sini 5 bahagi dengan 3. Sama dengan 5 bahagi 3. 5 bahagi 3. 5 bahagi sama dengan 5 bahagi 3. Jadi itulah kalau kita tak melakukan tashih inkisar, 5 bahagi 3 jadi satu bahagian ialah 1.666. Kemudian yang ni kena darab dengan 2.
Maksudnya 5 bahagi 3 darab 2. Jadilah 3 poin lebih tak. Jadi sini sama dengan 5, 2 kali ganda lah. Perempuan akan dapat 2 kali ganda. 2 darab dengan yang ni. Jadi 3.333333. Jadi 2 ni akan dapat 5. 5 saham. Jadi elakkan daripada perpuluhan dalam asal masalah dan juga saham-saham. Kaedahnya ialah dengan cara melakukan tasheh kepada masalah 5 saham. So logiknya 5 saham nak bagi pada 3. Mana 5 dengan 3 kita kena cari GSTK-nya iaitu sebanyak 15. Dan setelah kita cari GSTK-nya 15, kita bagilah saham ini. 5 kemudian ni 10. Ini bila melibatkan anak lelaki ada dan juga anak perempuan ada. Jadi di sini bila ada saja anak lelaki, ayah akan hanya dapat 1/6 fardunya sahaja. Manakala bahagian asabah akan diperolehi oleh anak lelaki beserta sini anak perempuan. Baik, contoh lain kita boleh buat lagi contoh pelbagaikan contoh lain untuk kita mahirkan dalam masalah-masalah berkaitan dengan harta pusaka ni lah. Baik, kita buat satu senario. Seorang mati meninggalkan, bahasa Melayu tau, boleh faham seorang mati meninggalkan, seorang lelaki lah, lelaki mati meninggalkan isteri. Meninggalkan isteri 2 orang. Okay. Kalau 2 isteri 2 orang macam mana? Kita tak boleh lagi 2 orang. Okay, biar seorang dulu. Kerana nanti kan pening kan. Tuwufiya Zaidun. Zaid mati. Tuwufiya Zaidun an zaujatin wa abin wa bintin min ghairiha wa benin minha. Wa benin, tambah lagi wa bintin. Wa bintaini. Ni ramai sikit anak ni. Wa bintaini minha. Ya, apa maksud ni? Tuwufiya Zaidun. Zaid mati. Tuwufiya Zaidun an zaujatin. Tadi kecil sikit. Ni tak besar sikit biar nampak jelas sikit. Tuwufiya Zaidun an zaujatin wa abin wa bintin min ghairiha wa benin wa bintaini minha. Zaid mati meninggalkan isteri. Ada isteri. Kemudian wa abin, ada ayah. Wa bintin min ghairiha, dan seorang anak perempuan daripada ghairiha, lain daripada isteri ini. Maksudnya isteri yang terdahulu. Zaid mempunyai isteri yang terdahulu, ada anak daripada isteri yang sebelum perkahwinan ni lah, dalam perkahwinan yang lampau. Kemudian wa banin, wa bintaini, dan seorang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan minha, daripada isterinya hak baru ni. Jadi di sini bintun yang pertama ni adalah anak Zaid dengan bekas isterinya. Kemudian ibnun dengan bintai ini, 2 orang anak, seorang anak lelaki dan juga 2 orang anak perempuan ini adalah anak perempuan yang hasil perkahwinan dengan zaujah yang baru. Jadi macam mana sini? Adakah bintung dengan isteri yang terdahulu dengan anak dan juga anak lelaki dan juga anak 2 anak perempuan dengan isteri yang baru ni, pembagiannya adakah sama ataupun tidak? Jadi di sini bila anak kepada si mati, tak kiralah daripada isteri mana sekalipun, pembahagiannya adalah qada, pembahagiannya adalah sama. Baik, kita kolom tu kita copy kat atas tu. Baik, waris. Jadi waris yang pertama ialah zaujah.
Waris pertama zaujatun. Kemudian waris yang kedua ialah abun. Waris yang ketiga bentun. Jadi di sini bentun, ini bentun daripada zaujah terdahulu. Kemudian kalau nak comelnya, tersusunnya kita susun ikut jantina lah. Ini bentun, kalau nak tulis pun tulis min ghairiha, jadi panjang pula. Asalkan bentun, anak si mati ni. Kemudian di sini bentun ada 3 orang bentun, bentun. Kemudian yang keempatnya ada, anak yang keempat. Ibnun, anak lelaki daripada isteri baru. Jadi di sini kita perlu memahamilah zaujah ni sama ada dia tak kira lah mana zaujah ni dia akan jadi ibu kepada bentong 2 orang bawah ni akan jadi ibu. Manakala ini adalah anak tiri kepada zaujah. Tapi masih lagi kena masukkan dalam senarai waris. Jangan ada yang menyembunyikan waris. Takut-takut ada yang bila kata ini anak ni daripada isteri yang terdahulu. Tak payah masuk senarai lah. Tak boleh. Walaupun bukan anak kepada zaujah, bila suaminya dah mati, ini adalah amanah. Perlu dimasukkan di dalam senarai waris. Jadi fardu untuk zaujah, bila si mati meninggalkan anak, zaujah akan dapat 1/8. Kemudian abun akan dapat di sini bila ada anak lelaki. Abun ni tetap akan dapat 1/6. 1/6. Dan di sini tidak ada asabah untuk bapa kerana si mati meninggalkan anak lelaki ataupun cucu lelaki. Di sini anak lelaki. Kemudian untuk bentun dan juga ibnun, semua ni mereka semua ni akan berbahagi dalam bahagian asabah. Sebanyak berapa asabah kita akan lihat banyak mana nanti setelah kita kira. Bukan sama dengan atas ni juga tak. Sama tak dengan atas. 6 dengan 1. Ini 8 tadi. Atas tadi 1/6. Ini 1/8. Kecil lagi. Baik. Untuk bahagian asal masalah, untuk mencari asal masalah, kita lihat pembawah 8 dengan 6. Antara 8 dengan 6 adalah tawafuk bin nisfi. Tawafuk pada sifir 2. Tawafuk pada sifir 2, jadi 8 bahagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 darab dengan 6. Jadilah asal masalahnya 4 darab 6, 24. 24. Manakala untuk bahagian zaujah 24 bahagi 8. Sama dengan 3. 24 untuk abun 24 bahagi 6, 4. Kemudian 3, 4 jadi 7. Saham jadi 7 untuk zaujah dengan abun. Kemudian baki di sini 24 tolak 7 jadilah 17. Sini bakinya adalah 17. Jadi seterusnya macam mana kita nak bagi 17 ni kepada berapa saham asabah di sini. Kita kira untuk anak perempuan 1 bahagian, 1 bahagian, 1 bahagian, untuk anak lelaki 2 bahagian. Jadi jumlah bahagian di sini ialah 3, 4, 5. Jadi 5, macam mana 17 dengan 5 hubungan nombor? 17 dengan 5 adalah tabayun. Tidak berkongsi sifir antara 17 dengan 5. Bila disebut tabayun, tabayun di sini bermakna kita kena cari asal JSTK antara 17 dengan 5. Bermakna 17 di sini kena darab dengan 5. Jadi di sini 24 kena darab dengan 5. Semua dalam kolom ini kena darab dengan 5. Dalam kolom asal masalah semuanya kena darab dengan 5. Menjadikan asal masalah selepas tashih. Ini tashih masalah. Tashihul masail. Selepas berlakunya tashih masalah akan jadilah di sini 120. Jadi macam berat je tak? Macam mana 24 jadi 120? Ingat 24 jadi 120 dengan sebab darab dengan 5. Di sini bila darab dengan 5 jadilah 120. Jadi 3 pun kena darab dengan 5 jadilah 15. 4 darab dengan 5 jadi 20. Kemudian di sini macam mana kaedah ringkas untuk kita mendarab
Sebab kita kalau nak darab sini 17 darab dengan 5, 17 darab 5 jadi besar pula ni tak? Dia akan jadi besar, 85. Jadi, untuk mengelakkan daripada besar tu, terus kita darab 17 darab dengan 1. 17 ni, oleh kerana kita darab dengan 5 bermakna, kita 17 ni, bila kita darab dengan 5, kita perlu bagi 5 pula. Bagi 5 pula. Jadi menyebabkan berlaku banyak kali kerja lah. Jadi sini, terus kita 17 darab 1 jadilah 17. 1 bahagian tu adalah 17. Untuk anak perempuan, 1 bahagian 17. Untuk anak lelaki, 2 bahagian daripada 2 bahagian maksudnya 17 darab dengan 2. Yang 17 ni darab dengan 2 jadilah 34. 34. Dan untuk kita semak, perlu biar seimbang. Biarlah jumlah saham ni mencukupi 20, 120. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Kalau berlaku lebih ataupun kurang, adalah langkah-langkah yang silap kita telah lakukan. Jadi di sini, jumlah keseluruhannya ialah 120. Ini kalau